Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya alhamdulillah kita dapat sama-sama berada dalam satu majlis ilmu, yang mana majlis ilmu ini dianjurkan oleh Masjid Bandar Diraja Kelang. Alhamdulillah, masjid ini antara masjid yang aktif, tuan-tuan. Yang mana masjid ni juga saya rasa antara masjid yang pernah saya hadir dan orang jemaahnya begitu ramai. Alhamdulillah. Jadi sama-samalah kita menghargai apa yang dilakukan oleh pihak masjid dan surau di tempat-tempat kita, di kawasan-kawasan kita, di negeri-negeri kita. Sekurang-kurangnya, walaupun kita tak dapat hadir ke masjid dan surau akibat COVID-19 yang masih lagi tinggi ini, kita dapat juga dihidupkan dengan majlis ilmu secara maya. Mungkin melalui Facebook, tuan-tuan, mungkin melalui Instagram, tuan-tuan. InsyaAllah, sekurang-kurangnya kita saling bantu-membantu, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, apa yang saya nak kongsi pada hari ini iaitu tentang hijrah di musim wabak COVID-19. Tuan-tuan, tidak ada orang yang nak kepada wabak. Kalau tuan-tuan tanya saya, nak tak wabak? Tak nak saya. Saya pernah ditimpa musibah iaitu kemalangan jalan raya menyebabkan kereta saya terbakar, tuan-tuan. Kereta terbakar. Kalau nak ikutkan, tuan-tuan, memang menakutkan, tetapi percayalah, setiap perkara itu ada hikmah di sebaliknya. Allah ajar kita, Allah uji kita, Allah nak tengok sejauh mana kita sabar. Yang Allah sebut dalam Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah sebenarnya dia uji kita dengan pelbagai jenis ketakutan. Tapi di sisi Allah sikit je ketakutan tu. Sikit je. Allah uji takut mati. Allah uji takut harta tidak ada. Atau harta kita habis. Allah uji kita, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Kita takut kehilangan orang-orang yang kita sayang. Macam-macam lah, tuan-tuan. Ketakutan yang ada pada manusia ini. Tak habis-habis punya takut. Ketakutan itu sebenarnya Allah bagi nak detikkan kepada hati kita ini, wahai Izhar, percayalah, semua yang kau miliki ini adalah pinjaman daripada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi bila kita ada perasaan tu, wa basyiris sabirin. Beruntunglah orang yang sabar, kata Allah Azza wa Jalla. Jadi di musim COVID-19 yang masih belum berakhir, walaupun Perdana Menteri dah umumkan kepada kita, tuan-tuan dan puan, ya, dah umumkan macam-macam dah kat kita. Diumumkan ya kelonggaran orang yang dah cocok dua dos. Itu semua untuk fasa pertama. Macam kami di Selangor ni masih fasa 1, tuan-tuan. Sebab kes hari di Selangor saja tak main kurang lagi. Susah lagi nak kurang daripada 7,000. Duk main 7, 8, 9. 7, 8, 9. Jadi menyebabkan kami takut nak keluar. Walau bagaimanapun, walaupun kita takut nak keluar, hidup mesti diteruskan. Saya tetap kena pergi pejabat. Sebab urusan pejabat banyak nak buat. Sebab saya melibatkan pelajar, melibatkan industri, melibatkan orang kata apa, melibatkan ramai orang. Jadi nak tak nak kena pergi pejabat. Sebab kerajaan memang memberikan ya kebenaran kepada mereka yang perlu ke pejabat, khususnya pentadbir-pentadbir
Kerana tanpa kepejabat akan menyusahkan banyak perkara. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, nak tak nak kena pergi. Sebab ni anak bangsa, kalau saya di UKM tu, anak bangsa sedang, orang kata apa, sedang nak membesar ni. Sedang nak belajar ni. Kalau saya buat main-main, ya, kita buat lambat, kesian diorang. Diorang nak belajar tuan-tuan. Diorang nak menghadapi apa? Menghadapi hari-hari mendatang tu lebih sukar daripada kita. Saya pula makan gaji. Jadi bulan-bulan masuk gaji. Nak tak nak saya kena selesaikan tanggungjawab saya sebagai penjawat awam. Sebagai pentadbir. Jadi oleh sebab itu, ada orang kat luar sana lagi lah. Nak tak nak, dia kena keluar. Tu, makcik-makcik kat luar tu ingat tak takut ke dia jual nasi lemak pagi-pagi tu? Jual kuih pagi-pagi, jual sayur. Dia orang takut. Tapi nak hidup, tuan-tuan, nak hidup. Kalau tak keluar, anak nak makan apa? Isteri nak makan apa? Tuan-tuan, rumah nak kena bayar. Kereta nak kena bayar. Motor nak kena bayar. Jadi nak tak nak, sahabat-sahabat kat luar sana yang bekerja sendiri nak kena keluar. Bekerja. Tu yang bawa Grab tu. Saya selalu sampai Grab datang ke rumah, kejap anak saya punya, kejap isteri saya punya. Ya Allah tuan-tuan, bila saya ambil tu, saya tanya, macam mana hari ni? Dia orang pula bila hantar tu tengok saya terkejut. Oh Ustaz, dia tahu saya. Ya Alhamdulillah budak-budak Grab ni bila saya tanya, jaga kesihatan dik. Ya, bekerja juga tapi kesihatan jaga. Dia kata memang Ustaz, takut Ustaz bawa ni. Kadang-kadang kita pergi ambil barang ni, kita pun tak tahu orang tu ada COVID ke tak ada. Kita pun tak tahu. Dia orang keluar dengan baju labuhnya, ada yang pakai baju jaket. Kita pun tak tahu dia ada COVID tak COVID. Nak tak nak kami kena hadapi sebab kat rumah tu nak makan Ustaz. Allah, sedih tuan-tuan. Jadi nak tak nak, inilah usaha. Inilah ujian Allah kepada kita. Usaha kita berhijrah. Usaha kita mencari jalan penyelesaian. Dua benda saya nak ajar dan mengajak tuan-tuan dan puan. Bila kita ditimpa musibah ni, dua perkara kita kena ubah. Minda kita ni kena ubah. Minda yang pertama, minda mencari solusi. Tolong cari jalan penyelesaian. Jangan cari jalan yang membuntukan kepala. Cari jalan penyelesaian. Walaupun COVID ni nampak macam tak berapa nak turun lagi sekarang ni. Macam-macam dah buat. Nak PKP kita buat. PKPD dah buat. Semua dah buat. Tapi masih lagi tinggi. Takkan nak tutup lagi tuan-tuan. Tutup lagi, orang nak makan apa kat luar sana. Ada saya jumpa yang gaji dia besar sekarang ni tak ada duit langsung. Dah 2 tahun kena buang kerja. Syarikat dah tutup. Saya pergi hantar makanan baru ni di bantuan dan makanan bersama-sama dengan JAKIM di Melaka. Sambil-sambil bagi makan kepada binatang-binatang kat Zoo Melaka. Tuan-tuan bayangkan Zoo Melaka tu, saya Datuk YDP kat situ cakap, dia kata boleh tahan sampai bulan 12 saja. Tutup. Bila bulan 12, dia kata zoo ni ada berapa ramai budak-budak, anak-anak orang Islam kita, walaupun di sana ada juga daripada bangsa India, bangsa Cina yang bekerja dekat situ, diberi makan, diberi gaji walaupun kecil daripada pengunjung zoo negara. Nak buang, sayang, ni kepakaran, dia tahu ni binatang ni apa, ni lembu, apa ni, gajah ni macam mana, gajah ni perangai macam mana, dia boleh bercakap dengan gajah, gajah kenal dia kenal gajah. Begitulah seterusnya. Nak buang takut rugi kepakaran yang ada tu. Dengan ular dia boleh kenal, ular kenal dia. Allah, nak buang muka ini kepakaran. Bang, kita pergi bagi kotak-kotak mapim, bagi kotak-kotak itu kepada kaki tangan dekat situ. Allah, kesian tuan-tuan. Tak kurang 70 rasanya. Sedih tuan-tuan. Lepas tu kita pergi bagi dekat beca-beca lebih daripada 100 kotak. Bayangkan kita pergi bagi tu, Allah sedihnya. Pergi lalu sampai ke Bandar Melaka tu, Allah, macam bandar koboi tuan-tuan. Tutup banyak, tutup banyak tuan-tuan. Dah tak macam dulu lah tuan-tuan. Bila tutup, kita dapat rasa macam mana tu kedai tu. Tuan kedai tu macam mana? Kedai tak apa tutup. Tuan kedai tu macam mana? Macam mana dia nak bayar kedai? Macam mana kos-kos? Allahu Akbar. Kalau tengok masalah memang banyak. Tapi macam mana nak selesaikan masalah tu? Itu solusi dia. Minda mencari solusi. Nombor 2, minda mujahadah. Minda bersungguh-sungguh untuk berubah.
Berubah apa? Berubah menghadapi musibah. Itu hijrah kita. Malam ni kita sama-sama buat, tuan-tuan. Jadi sebelum tu, tuan-tuan puan, tolong sharekanlah program kita malam ni. Sekurang-kurangnya sahabat-sahabat kita kat luar sana dapat juga manfaat, dapat juga maklumat-maklumat penting, tuan-tuan. Kita jangan ambil mudah, ya. Jangan kita rasa tak ada masalah lah COVID ni, jangan. Vaksin ni tak ada masalah. Jangan, tuan-tuan puan, jangan. Jangan ambil mudah. Jadi kita pakat-pakatlah saling bantu-membantu. Bila kita share, ada juga manfaat orang dapat, ada juga ilmu orang dapat, dan masjid ni juga akan dapat manfaatnya dengan sumbangan-sumbangan tuan-tuan perempuan. Jadi masjid di Raja Kelang ini juga, ya, ada buka tabung kat depan tu. Tuan-tuan tengok kat depan tu, dia ada letak jom menyumbang ke akaun Masjid Bandar Diraja Kelang. Tu nombor dia, Maybank. Tuan-tuan, kita tak boleh pergi masjid kan? Ramai orang duk marah tak boleh pergi masjid. Tak apa, duit kita sampai. Alhamdulillah, duit kita sampai macam kita berada di masjid juga, insya-Allah. Ditambah-tambah di musim COVID-19 ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa hijrah yang perlu kita buat dalam kita nak menghadapi COVID-19? Pertama, menerima musibah ini dengan hati yang terbuka. Kita kena terima sekarang ni betul-betul kita berada di satu zaman yang cukup menakutkan. Tapi kita kena terimanya dengan hati terbuka. Dia panggil minda positif. Semalam saya dah sebut dalam forum Ma'al Hijrah peringkat wilayah Persekutuan Putrajaya. Tuan-tuan, minda yang positif. Kita positif. Allah sebenarnya nak ajar kita, nak didik kita sebenarnya. Adalah hikmah itu. Yang kita pun tak tahu apa hikmah di sebalik COVID-19 ini. Sedar tak sedar, 2 tahun, tuan-tuan. 2 tahun. 2 tahun hijrah dah kita melaluinya. Ni nak masuk maulud Nabi dah. Allah Rabbi, tuan-tuan. Sedih. Jadi nak tak nak kita kena terima dengan hati yang terbuka. Bila hijrah kita ke arah itu, kita positif, kita akan mudah diberi hidayah Allah untuk mencari solusi. Itu sebabnya kita bila terima musibah ini dengan hati terbuka, kita mula akan bermuhasabah. Mulalah kita akan tengok, ya Allah, rupanya sehebat mana pun manusia ini, sehebat mana pun teknologi yang ada pada hari ini, kita tidak dapat melawan kuasa dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Itu hakikat, tuan-tuan. Hakikat. Hebat macam mana pun. Jadi mari kita sama-sama bermuhasabah. Itu penting, tuan-tuan. Itu yang pertama. Nombor 2, tuan-tuan perempuan, hijrah agar mengikhlaskan diri kita untuk berubah. Kita jangan berubah sebab manusia. Tuan-tuan, kalau berubah sebab manusia, tak jadi. Kita berubah sekarang, contoh. Tuan-tuan berubah ikut SOP sebab apa? Sebab kena takut kena saman. Tak jadi. Kita jadi tak amanah. Kita kena berubah sebab Islam suruh berubah ke arah yang baik. Bila nak keluar, kita pakai mask. Sebab apa pakai mask? Sebab Allah suruh jaga nyawa. Allah suruh apa? Jangan lempar diri kamu dalam kebinasaan. Itu pun Allah dah bagi tahu. Bila kita buat ikhlas kerana Allah Ta'ala, percayalah tuan-tuan perempuan, anda semua insya-Allah akan selamat dunia akhirat. Percayalah tuan-tuan, percaya. Bila kita buat kerana Allah Ta'ala, kita akan lebih berhati-hati. Tambah-tambah dalam kita mengikuti SOP. Kita pakai mask sebab kita tahu Allah suruh jaga nyawa. Kita jaga penjarakan, kita tahu sebab Allah suruh jaga nyawa.
Kita jaga kebersihan, hand sanitizer ada, kita basuh tangan selalu. Kita tahu sebab Allah suruh jaga. Jadi bila kita ikhlas buat suatu benda itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, percayalah tuan-tuan dan puan, kita tidak akan buat atau terlibat dengan perkara-perkara yang terlarang. Ada orang tuan-tuan, dia takut sangat nak ambil vaksin. Sebab dia kata, vaksin ni mengarut, dia kata. Tuan-tuan, itu usaha. Macam ni lah. Orang kata, apa baiknya vaksin ni? Tuan-tuan, sama macam tuan-tuan tanya, apa baiknya Panadol? Apa baiknya makan ubat itu, ubat ini, makan vitamin sana, vitamin sini. Makan makanan tambahan sana, makan tambahan sini. Yang pil-pil tu. Tuan-tuan, semua yang tuan-tuan makan tu, kalau ikutkan, sangat memberi impak dan kesan kepada tubuh badan kita. Betul, semua benda akan ada kesan. Tuan-tuan banyak makan suplemen pun sama, kalau kurang minum air, bahaya untuk buah pinggang. Ada yang makan akar kayu, betul, akar kayu ni bagus memanahkan badan apa semua. Tapi ingat, kita minum akar kayu tapi air kosongnya kurang, maka boleh membahayakan buah pinggang. Hati kita sama juga, makan suplemen banyak-banyak, kalau tak betul-betul silap bulan, hati kita akan ada masalah. Kalau tak exercise dan macam-macam lagi. Jadi semua tu perlu kepada ilmu. Sama juga macam vaksin. Bila kita ambil vaksin, tak ada seorang pun kata dia tidak ada kesan pada tubuh. Tetap akan ada kesan sampingan. Itu sebab doktor bagi tahu masa kita ambil vaksin, dos 1 dan dos 2, kalau masa cocok, terasa pening, terasa sakit, sila bagi tahu cepat. Kalau pening tidak berhenti, bagi tahu cepat, sebab dia orang nak cek, takut ada apa-apa. Macam baby, ibu mengandung, jangan main-main. Apa yang berlaku kepada rakan-rakan kita yang meninggal dunia, ya, mengandung, disebabkan apa? Disebabkan lambat mengambil vaksin. Kerajaan dah bagi tahu, ibu mengandung kalau boleh lepas saja 14 minggu, cepat ambil. Sebab sangat bahaya untuk ibu mengandung. Tengok, semua ilmu tuan-tuan. Ini usaha. Bila kita terima musibah ini dengan ikhlas, kita buat sesuatu itu ikhlas. Ikhlas. Saya masa mula-mula isu vaksin tuan-tuan dan puan, saya dikecam, mufti-mufti dikecam. Tapi kami tetap dengan pandangan kami, iaitu mengarahkan semua umat Islam, rakyat Malaysia mengambil vaksin. Sebab kami bercakap atas dasar kajian. Kami bercakap atas dasar data. Walaupun orang kata data tu WHO, ini semua Yahudi. Bang, kalau nak cakap bang Yahudi, banyak bang. Ni komputer Facebook ni Yahudi yang buat. Tapi Yahudi yang baik yang buat ni. Kalau cuba baca sejarah Facebook ni, saya tengok berapa ramai orang aktif dengan Facebook, dengan Instagram, apa semua ni. Instagram dulu asing, sekarang ni dia sama dengan Facebook. Yang buat Facebook ni pun sama, orangnya Yahudi. Tetapi dia Yahudi yang baik. Dia kata dia tak nak dia tak nak mengganggu isu agama. Facebook, orang nak, pengguna Facebook boleh nak buat apa saja. Jangan buat benda yang tak elok, membunuh ataupun mencuri dan sebagainya. Itu tak boleh. Tapi kalau nak menyebarkan dakwah, nak menyebarkan benda-benda baik, motivasi, silakan. Yahudi juga buat. Sama juga macam vaksin. Sama juga macam. Kita bercakap atas dasar kajian. Sekarang ni, risiko orang yang kena vaksin, yang dah vaksin, kena COVID-19, risiko untuk masuk ICU tu sangat rendah. Walaupun ada, kena faham tu. Ada yang kata saya dah vaksin 2 kali, kena juga positif COVID. Betul, siapa kata bila kamu ambil vaksin, kamu akan jadi kebal? Tak ada siapa pun cakap tuan-tuan. Saya pun tak cakap, mufti-mufti pun tak cakap, KKM apatah lagi. Itu kepakaran dia orang. Cuma dia mengurangkan risiko. Ni ada pula yang kata, alamak, bila kita ambil vaksin kita dah sokong Yahudi. Tak faham saya. Yang kau isap okok tu tak Yahudi. Kan dah keluar dah. Geram pula aku tak. Yang isap okok tu bukan Yahudi. Kalau pergi ke tempat Yahudi pun, Yahudi tak isap okok kat kedai, tahu tak?
Saya cakap ni atas dasar fakta. Sebab saya dah pergi ziarah Palestin. Bila nak pergi ziarah Palestin, Baitul Maqdis, saya kena lalui kawasan-kawasan penginapan Yahudi. Kedai-kedai, hotel-hotel Yahudi. Bang, Yahudi tak isap rokok lah depan orang. Dia tak isap lah dekat tempat awam. Kita kedai mamak kau isap sampai tak fikir orang kat belakang tu. Makcik-makcik tengah mengandung, kakak-kakak tengah mengandung, budak-budak ada tengah makan kedai mamak. Kau isap sampai berasap kena kat dia orang semua. Agak-agak lah Yahudi tak buat kerja tu, tuan-tuan. Pergilah, saya dah beberapa kali pergi bawa jemaah pergi ke Palestin. Lalu kawasan penginapan Yahudi. Tuan-tuan nak jumpa potong rokok berterabur dekat jalan pun tak jumpa. Yahudi tak isap rokok berterabur-terabur macam tu. Dia orang isap tempat dia ada smoking area. Kalau tuan-tuan pergi Singapura, dekat Singapura dia ada smoking area. Hanya tempat itu saja boleh merokok. Bukan semua tempat. Aduh, ya Allah ya Tuhan. Payah nak cakap. Kita duk cakap Yahudi. Betul. Jadi bab-bab kesihatan ni, kalau benda tu baik, tak salah. Tak salah tuan-tuan puan untuk kita guna. Nak tak nak, kena tengok dia panggil mizan ad-darar. Kena tengok kemudaratan tu yang mana lebih berat. Kalau tak ambil, kemudaratannya lebih berat. Itu sebabnya bila kita terima COVID-19, musibah COVID-19 ini dengan orang kata apa? Dengan ikhlas, maka kita akan buat segala arahan-arahan pakar dengan ikhlas. Tuan-tuan, saya cakap pada tuan-tuan. Orang yang saya kenal ada yang tak ambil vaksin, meninggal dunia, tuan-tuan. Dia sepatutnya boleh survive kalau dia ambil vaksin. Tapi disebabkan dia tak nak ambil, dia tak percaya pada vaksin, dia kata itu Yahudi, dia tak boleh terima hakikat semua, dia kata ini semua mengarut. Akhirnya dia ditimpa musibah, kena COVID varian yang paling kuat, tuan-tuan. Tak lama, kena 3 hari. Allah ambil umur, tuan-tuan. Bukan seorang, ramai. Semua, bila saya tanya, semua tidak ambil vaksin. Sedih saya, tuan-tuan. Sekurang-kurangnya kita usaha. Orang kata, Ustaz, vaksin bukan boleh panjangkan umur. Siapa cakap boleh panjangkan umur? Vaksin ni sekadar membantu saja, mengurangkan risiko. Awak dah vaksin pun awak boleh kena positif. Cuma awak tak ada, bila dah vaksin, dia tidak akan merebak kepada orang yang dah vaksin juga. Kalau saya vaksin, orang ni vaksin, saya vaksin, isteri saya vaksin. So kalau kami batuk-membatuk antara satu sama lain, kalau saya COVID, dia COVID, kami ni takkan menjangkiti antara satu sama lain. Maknanya selamatlah kita. Cuma dia akan bahayanya kepada orang yang tak vaksin. Contoh saya vaksin, saya kena COVID. Na'udzubillah. Saya pergi jumpa orang yang tak vaksin. Orang yang tak vaksin tu boleh berjangkit dan dia boleh teruk kena. Na'udzubillah. Tu kena beringat. Ada kawan saya cerita, tuan-tuan, ni cerita betul ni. Sebab kita kena hijrah kita ni. Hijrah, ikhlas dan buat sesuatu perkara itu biar dengan ilmu dan minda yang betul. Tuan-tuan, dia ni family yang tak percaya kepada COVID-19. Dia marah kat saya sebab apa? Sebab saya ni terlalu ikut kehendak kerajaan. Tuan-tuan, bila pula saya ikut kehendak kerajaan? Allahu Akbar. Sedih, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak? Keluarga dia ni, dia ada 9 orang adik-beradik. 9 orang adik-beradik bermakna dia ada 9 keluarga. 9 keluarga. Dan dia ni pula, tuan-tuan, 9 keluarga, seorang pun semua tak percaya pada vaksin dan tak percaya pada COVID-19. Tuan-tuan tahu apa berlaku? Allah uji dia. Seorang dia positif. Kebetulan dia balik raya. Tak beritahu lah raya bila kan. Dia balik raya, 9 adik-beradik, semua keluarga 9 adik-beradik mewakili keluarga masing-masing, semua positif. Dan satu keluarga
daripada keluarga dia meninggal dunia 2 orang. Ni cakap betul ni. Kerajaan tak bagi rentas negeri. Dia rentas negeri. Dia kira apa? Pada masa yang sama, tak nak ambil vaksin pula keluarga. Ayah dia kritikal, tapi Allah panjangkan umur, sihat balik. Baru ni dah divaksinkan. Lepas semua dah kena, barulah dia kata betul, real sakit dia kata. Barulah semua ambil vaksin. Sekurang-kurangnya kita usaha. Itu sebabnya kita kena ikhlas menerima wabak ini dengan ilmu, tuan-tuan. Bila kita terima dengan ilmu, insya-Allah kita akan dapat bantu banyak perkara. Saya konsisten daripada dulu, walaupun ada orang dia menyamakan, ada seorang ustaz daripada utara kata tak payah, ini semua Yahudi, ini semua tu. Last sebab dia bercakap atas dasar pandangan dia yang dia dapat masa tu. Saya dan rakan-rakan mufti-mufti berdasarkan kajian. Kami sampai hari ni pandangan kami adalah sama. Harus mengambil vaksin. Digalakkan ambil vaksin. Kalau ada orang-orang tertentu macam ibu mengandung, kalau doktor kata wajib ambil vaksin. Orang-orang tua atas 60 wajib ambil vaksin. Orang-orang yang berisiko tinggi, kalau doktor kata wajib ambil. Pandangan itu konsisten daripada awal COVID sampai sekarang. Tapi Allah nak tunjuk, ustaz tu akhirnya dia tarik balik. Dia tarik balik dan dia pun menyuruh orang lain jangan ikut lagi pandangan yang lama. Jangan ikut lagi video dia yang lama. Pakai video yang baru bahawa dia suruh ambil vaksin. Jadi tuan-tuan dan puan, ini bukan main-main. Kita nak membantu umat Islam. Saya tak larat dah, tuan-tuan. Nak pergi masjid saya ni. Macam mana nak pergi masjid kalau COVID macam ni ramainya? Kesianlah dekat surau masjid. Kalau katakan masjid dan surau tu kena COVID-19. Seorang je kata, satu surau tu kena sanitize. Sanitize satu surau masjid ni. Saya tanya Datuk Badisha. Datuk Badisha kata kalau masjid negeri tu kena sanitize, tak kurang RM5,000 habis. Oh, jangan main tuan-tuan. Duit dah lah masjid orang tak datang. Duit pun tak berapa banyak. Jadi tuan-tuan, tolonglah. Kita kena ikhlaskan diri kita menerima hakikat COVID-19 dan bila kita ikhlas, kita akan buat usaha-usaha untuk menghalang COVID ini terus merebak dan tersebar. Itu nombor 2. Nombor 3, tuan-tuan. Sebagai orang Islam, selain daripada kita orang kata apa? Menerima musibah dengan hati terbuka. Nombor 2, kita ikhlas menghadapi COVID-19 ini. Hijrah yang kedua, ikhlas menghadapi COVID-19. Nombor 3, kita kena sabarlah. Nak tak nak kena sabar, tuan-tuan. Sabar duduk kat rumah. Duduk kat rumah kena sabar. Sabar duduk di rumah. Kalau untuk pergi bekerja, cari rezeki, pergi, tetapi mesti dengan SOP yang ketat. SOP kena ketat. Sebab apa? Kalau kita ni tuan-tuan dan puan, ya, tak jaga SOP, macam mana kita nak menghadapi COVID-19? Macam mana kita kurangkan jangkitan? Di Selangor saja tuan-tuan dan puan, 8,000 tu biasa. Selalu mesti 8 lebih, 9 lebih. Allah Rabbi. Jadi itu sebabnya kita kena sabar. Sabar duduk kat rumah. Sabar bekerja dari rumah. Sabar menghadapi situasi tak boleh pindah, tak boleh nak rentas negeri, tak boleh nak pergi melancong, tak boleh nak pergi bercuti, tak boleh nak jumpa mak bapak. Tuan-tuan, dah ada dah kes yang jumpa mak bapak kena COVID dan akhirnya meninggal dunia kedua ibu bapa. Na'udzubillah. Puncanya anak-anak ada kes. Cuma tak adalah semua KKM nak kena bagi tahu. Cuma kita ambil iktibar apa yang berlaku, tuan-tuan. Bukan kerajaan tak nak bagi jumpa mak bapak, jumpalah. Tapi pastikan kita buat dulu apa yang kerajaan suruh. Itu penting. Ambil vaksin, jaga penjarakan, jaga SOP. Nanti kalau kerajaan dah bagi untuk pergi jumpa mak bapak, pergilah jumpa. Itu penting, tuan-tuan.
sabar kita menghadapi musibah yang melanda kita semua, tuan-tuan. Ada orang dia ditimpa musibah sangat berat. Suami dia meninggal akibat COVID, anak dia meninggal kerana COVID. Dia terpaksa tanggung keluarga dan macam-macam lagi. Tapi dia redha. Dia kata, Ustaz, saya akan redha, saya akan menghadapi COVID-19 ini dengan sekadar yang saya termampu. Saya akan buat apa yang kerajaan suruh. Kerajaan suruh ambil vaksin, dia ambil vaksin. Kerajaan suruh duduk rumah, dia hanya keluar untuk bekerja cari rezeki saja, dia akan buat. Itu sebabnya Nabi SAW sebut, ajaban di amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sebab orang mukmin ni hebatnya, kata Allah Ta'ala, bila dia timpa musibah, semua baik baginya. Katakan COVID ni, dia tetap kata baik. Ini mesti ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Dia tak adalah marah Allah Ta'ala. Bila kita tidak ada perasaan sabar, itu yang membuatkan orang tu dia bunuh diri. Baru-baru ni semua keluar surat khabar lah, kejap-kejap bunuh diri, kejap-kejap bunuh diri. Bang, jadi macam negatif sangat dah kita ni. Itu sebabnya muslimin muslimat, orang Islam dia tak macam tu. Bunuh diri memang itu bukan pilihan orang Islam langsung. Orang Islam dia akan anggap ajaban di amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa al-mu'min in asabathu khair syakar. Bila dia ditimpa kebaikan, dia akan bersyukur pada Allah Ta'ala. Dia akan happy, gembira. Tapi bila ditimpa musibah, in asabathu darra sabar. Bila ditimpa kemudaratan macam COVID-19, dia sabar. Sabar bukan sabar duduk kat rumah main game, tak. Dia jadi kreatif. Apa maksud, tuan-tuan? Dia jadi kreatif macam ni tau. Bila dia ditimpa musibah, dia kena duduk rumah, dia kreatif. Dia buat bisnes secara online. Dia buat bisnes-bisnes yang boleh menjana pendapatan untuk dia dan keluarga dia hidup. Dia tak boleh lepaskan dia, tak apalah. Dah ini rezeki kita, tidur semua. Bang, tak boleh lah macam tu. Saya jumpa orang ada yang sanggup tidur, tak mau pergi mana-mana. Tak boleh lah macam tu. Tuan-tuan, tak boleh macam tu. Kita kena berubah. Kita kena sabar dan kita kena strategi dalam menghadapi COVID-19 ini. Ini sangat penting, tuan-tuan. Bila kita menghadapinya dengan strategi, insya-Allah kita akan berjaya. Itu nombor 3. Nombor 4, banyakkan bermunajat dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Apapun keadaan kita, tuan-tuan, banyakkanlah doa. Banyakkan doa. Kalau kita tak banyak doa, nak minta dengan siapa lagi? Tuan-tuan minta dengan KKM. KKM pun sekarang ni buntu dah dia. Macam-macam cara dah. Suruh PKP, kes naik juga. PKPD, kes naik juga. Tetap dah. Itulah ijtihad yang diorang boleh buat. Usaha-usaha yang mereka buat. Try and error. Sebab ni benda baru, tuan-tuan. Tak boleh nak salahkan KKM. Tak boleh nak salahkan siapa-siapa kat sini. Tak boleh. Kita kena yakin bahawa ini adalah usaha yang terbaik daripada pihak yang pakar. Kita redha. Ya, kita sabar. Dan yang paling penting, kita sekarang ni nak apa? Kita tak nak kita banyakkan berdoa pada Allah. Munajat dengan Allah. Malam-malam tolonglah kita orang Islam ni. Bangunlah malam-malam pakat doa. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Jauhkanlah aku daripada wabak ya Allah. Takut ya Allah aku ni. Musibah ni makin teruk. Keadaan makin teruk. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Kami banyak dosa. Minta dengan Allah. Itu penting, tuan-tuan. Sebab Nabi pernah bagi tahu pada Abdullah bin Abbas, wa iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak meminta sesuatu, mintalah dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau kamu nak nak memohon bantuan, mohon dengan Allah. Allah akan bagi. Cuma bila Allah akan bagi bantuan tu, kita tunggu dan lihat. Tapi tanggungjawab kita minta. Jangan pula kita ni, alah, malas aku minta, tak nampak dapat pun. Malas aku nak minta, entah betul ke tidak. Tak boleh, kita kena minta. Bila kita meminta, bila kita memohon, Allah akan bantu kita. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Yang kelima, berserah diri. Berserah diri ni bukan maksudnya kita serah diri pada COVID. Tak. Kita berserah diri kita ini
dalam kita menghadapi musibah, dengan berserah diri kita, meletakkan kita manusia yang paling hina di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu masuk berserah diri. Walaupun kita hebat macam mana pun lah. Orang kata kita hebat, orang kata kita gini. Bang, hebat macam mana pun kita, bila dah tiba musibah, you are nothing. Tak ada apa-apa dah. Tidak ada apa-apa dah kamu tu. Jadi, benar ya tuan-tuan dan puan, kita ni akan berhadapan dengan macam-macam dugaan, akan berhadapan dengan macam-macam musibah. Jadi kita kena berserah diri kita kepada Allah. Ya Allah, apa yang aku ada ni ya Allah, semua pinjaman daripadamu ya Allah. Aku serah segala-galanya padamu ya Allah, tolonglah bantu kami. Tu dipanggil meletakkan diri kita di tempat yang paling hina di hadapan Allah Azza wa Jalla. La haula wala quwwata illa billah. Seterusnya tuan-tuan dan puan, yang keenam, meletakkan apa yang berlaku ini sebagai takdir Allah kepada kita. Sebab Nabi SAW sebut kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah dah tentukan kepada kita ni tuan-tuan qada-qadar yang jelas. Jadi apa yang berlaku ini kita letaklah, inilah qada-qadar. Mungkin anak kita tak boleh nak belajar secara macam biasa, membesar dalam keadaan pelik dalam masa 2 minggu, 2 tahun ni tuan-tuan, belajar dekat online, belajar secara maya, tak boleh berjumpa cikgu, macam-macam tuan-tuan. Allahu Rabbi. Jadi itulah yang dikatakan qada dan qadar kita, yang kita kena beriman dan kita yakin semua itu ada hikmah dan falsafah di sebaliknya. Dan yang terakhir, apa yang saya boleh katakan, sebelum yang terakhir, yang ketujuh, menganggap bahawa segala musibah ataupun apa yang berlaku ini ada hikmah dan falsafah di sebaliknya. Bila kita ditimpa musibah ni, pasti Allah nak tengok sejauh mana kita ini bermuhasabah. Tidak ada benda yang Allah uji ni sia-sia. Itu sebab Allah sebut dalam Al-Quran dan surah Mu'minun, afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kamu mengingat kami cipta kamu tu sia-sia dan kamu ingat kamu tak akan kembali kepada Allah? No, Allah kata kamu akan kembali. Allah akan pastikan ujian itu ada hikmah dan falsafah di sebaliknya. Allah nak tengok hebat mana pun kamu tetap akan diuji. Sebab kamu bukannya khalik, tetapi kamu makhluk. Kamu bukannya Tuhan, tetapi kamu adalah makhluk. Hebat macam mana pun, kamu akan menghadapi ujian ini dengan hikmah yang banyak. Allah nak ajar kita, Allah nak suruh kita tawaduk, Allah nak suruh kita balik kepada pangkal jalan. Dulu kita tak pernah pergi masjid dan surau, sekarang masjid dan surau tak boleh pergi dan tak boleh tak boleh buka pun untuk orang awam selagi kes makin tinggi. Yang pergi hanya orang-orang tertentu saja, AJK ataupun ahli-ahli AJK ataupun ahli-ahli yang terdekat saja, yang tak melebihi angka yang telah ditetapkan. Sekarang ni semua pakat risau bila nak pergi masjid, dah lama tak sembahyang Jumaat. Dulu masa boleh sembahyang Jumaat, masa dibenarkan sembahyang Jumaat, kau tak mau pergi. Duk bergelewak dekat pasar raya dan sebagainya. Sekarang mulalah risau, mula dah bising dekat Facebook, Instagram, malah ke mufti kenapa tak buka masjid. Bang, semua ada hikmah. Jadi sekarang ini kita tunggu. Tak lama lagi masjid dan surau akan buka kepada semua umat Islam dan muslimin dan muslimat. Jadi bila dah buka nanti, harap-harap masjid dan surau tu ada lah orang datang. Taklah macam dulu. Saya cakap bukan saya cakap kosong. Dah banyak, kita dah melalui COVID, PKP 1, PKP 2 dan PKP 3. Lepas buka PKP 1, kita dah melalui satu
pasar boleh ke masjid dan surau. Tuan-tuan, orang yang sama. Saya tanya AJK masjid, pengurusi masjid, orang kata, Ustaz, orang yang sama datang surau dan masjid. Mana orang-orang yang bising-bising yang kata dalam grup WhatsApp kenapa AJK tak buka, tamak nak bagi dia seorang datang masjid. Okey, sekarang dah buka, tak datang dah orang yang cakap-cakap bising-bising dalam WhatsApp grup tu. Ada orang kata dia pergi surau lain. Pergi surau lain, tanya, sama juga. Tak ada orang juga, Ustaz. Jadi maknanya, kita ni banyak sangat bercakap tapi buatnya tidak. Jadi antara hikmah Allah nak ajar ni, lepas saja PKP ni harap-harap ramailah masjid dan surau. Jangan pula nanti bila dah buka masjid dan surau, korang cakap pula, kata kita ni tak sepatut tak boleh pergi masjid surau, bahaya nanti korang. Pula masa hari tu, masa tutup kau suruh buka, bila buka kau suruh tutup. Inilah manusia. Okey, yang terakhir, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Setiap musibah perlu diusahakan jalan penyelesaian. Macam mana jalan penyelesaian itu nak berlaku? Iaitu dengan banyakkan bermusyawarah, banyakkan kajian, banyakkan penyelidikan. Jadi alhamdulillah kerajaan kita banyak buat penyelidikan tentang COVID-19, penyelidikan tentang ekonomi, penyelidikan tentang PKP, penyelidikan macam-macam penyelidikan dia orang buat dengan begitu laju sekali untuk memastikan keadaan COVID-19 ini dapat dikawal dengan baik. Jadi kita sebagai rakyat, kita kena bantulah pihak berkuasa, bantu KKM, bantu pihak-pihak berwajib, bantu Jabatan Agama Islam negeri-negeri dan sebagainya. Untuk apa, tuan-tuan dan puan? Untuk kita dapat melawannya bersama. Sebab pihak berwajib takkan mampu untuk menghadapi COVID-19 berseorangan. Perlu kepada bantuan kita. Kita saling tolong-menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolong-menolong dalam melakukan ketakwaan dalam menghadapi COVID-19. Semoga tuan-tuan dan puan, bila kita dapat sama-sama membantu ni, ya, yang Allah suruh ta'awun ni, tolong-menolong ni dalam kita menghadapi COVID-19, kita akan dapat penyelesaiannya dengan baik, insya-Allah. Saya harap sangat tuan-tuan dan puan, janganlah kita berputus asa. Selagi kita mempunyai kemampuan, kita buatlah yang termampu. Saya nasihatkan juga kepada para pemimpin, tak kiralah sebelah kerajaan ataupun pembangkang, tolonglah, berhentilah pergaduhan, perbalahan sesama kita. Sebab yang rugi adalah rakyat. Yang rugi adalah negara. Sekarang ni fokuslah kepada bagaimana nak menyelesaikan masalah COVID-19, masalah ekonomi yang makin teruk, lepas tu masalah isu-isu yang melibatkan masjid, surau, ya, tidak dapat dibuka lagi ni macam mana. Semua itu perlu dihadapinya. Ya, kadar kemiskinan makin tinggi, kadar pembayar zakat makin berkurangan. Tuan-tuan, harap sangatlah para pemimpin mengambil pandangan saya yang kerdil ini. Kita sama-sama perbaiki diri, sama-sama bermuhasabah. Rakyat dalam keadaan susah, ayuh kita sama-sama bersepakat untuk menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Yang penting, kami sebagai rakyat, kami nak Malaysia ini dapat menangani isu COVID, pada masa yang sama, ekonomi dapat diteruskan dengan baik. Kesian ibu-ibu, pakcik-pakcik, kakak-kakak yang saya jumpa kat luar, susah dia orang, tuan-tuan. Dia orang perlukan bantuan. Bila kita bagi kotak bantuan dari MAPIM tu, menangis dia orang, tuan-tuan. Suka dia orang, ada barang makan, ada barang tambahan yang dia orang nak pakai. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mohon sangat kita pakat-pakat bermuhasabah, pakat-pakat berhijrah ke arah yang lebih baik, mujahadah di musim wabak COVID-19. InsyaAllah negara kita, khususnya negeri Selangor, akan dapat mengatasi COVID-19 ini dengan cara yang terbaik. Terima kasih kepada Masjid di Bandar Diraja Kelang kerana menganjurkan program yang sangat baik ini, iaitu Sempena Ma'al Hijrah. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan lupa, ayo kita sama-sama menyumbang untuk Masjid Bandar Diraja Kelang ini, supaya Bandar Kelang dihiasi dengan cahaya masjid, dihiasi dengan
azan yang berkumandang daripada Masjid Bandar Diraja Kelang. Dan yang paling penting, kita ada sahabat-sahabat kita yang diwakilkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Selangor dalam masjid tersebut untuk mengimarahkan rumah Allah agar syariat Islam tidak hilang di Bandar Kelang itu. Jadi semoga sahabat-sahabat saya, ya, pengurusi, jawatan kuasa, Imam Bilal yang terlibat dengan masjid Bandar Diraja ini dapat sama-sama menjaga SOP. Jagalah kesihatan kalian juga, walaupun itu hanya kerja-kerja amal yang kalian buat, kalian tak dapat gaji daripada masjid ataupun jabatan agama. Tuan-tuan dan puan, jaga kesihatan. InsyaAllah kita akan bertemu suatu hari nanti. Saya akan sampai ke masjid tersebut, kita dapat bersemuka pula macam biasa. Cuma saya mohon kepada semua yang menonton, tolonglah infak, bantulah masjid, bantulah tabung masjid. Kita tak boleh pergi ke masjid lagi, tapi duit kita insyaAllah boleh sampai menerusi transfer ke Maybank pihak Masjid Bandar Diraja Kelang. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang daripada saya sendiri. Doakan saya tuan-tuan dan puan, maafkan saya kalau ada salah dan silap. Kita sekadar ingat memperingati saja, saya pun banyak kelemahan. InsyaAllah kita jumpa pada pertemuan yang akan datang. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.